Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya Dazrin Kamarudin dalam Temu Ramah VIP Elite Shanghai Business Media. Jadi tetamu kita pada minggu ini adalah tetamu yang sangat-sangat istimewa buat saya kerana beliau merupakan seorang yang bukan sahaja boleh menjayakan diri sendiri tapi menjayakan orang-orang lain di keliling beliau juga. Siapakah tetamu saya pada minggu ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah Datuk Seri Haji Muhammad Fazil. Okey, jadi Datuk, terima kasih kerana sudi terima undangan kita untuk datang bersama-sama untuk kita berkongsi sedikit sebanyak dan juga menyuntik inspirasi kepada penonton-penonton kita di Shanghai Business Media ini kan, untuk kita bagi diorang sedikit rahsia lah macam mana nak mencapai kejayaan. Jadi saya difahamkan Datuk Seri adalah asalnya daripada Kedah kan, tapi sekarang ni menetap di Melaka kan. Okey, dan beliau merupakan anak yang pertama daripada 6 adik-beradik. Ya, betul Ya, betul. Okey. Jadi sekarang ni kita boleh tak kita berkongsi sedikit dengan penonton-penonton semua? Datuk sebelum ni Datuk buat bisnes apa dan macam mana Datuk boleh menterjebakkan diri untuk dalam bisnes yang baru ni tu? Alhamdulillah, terima kasih pada Dazrin kerana menyebut saya pertama sekali. Baik, Tok. Sebelum ni saya memang berniaga macam-macam. Okey. Daripada kampung di Kedah, berniaga aiskrim, kacang goreng, kacang macam-macam di pasar-pasar malam. Dan selepas itu saya datang ke bandar bekerja sebagai pump attendant. Pump attendant? Ya, dengan gaji RM80. RM80 sehari? Sebulan. Sebulan? Ya. Itu pada tahun berapa tu Datuk? Itu tahun 79, 78. Okey, pada tahun 79 tu RM80 tu macam 800 lah kan? Okay. Lebih kurang sebulan, 2 bulan naiklah gaji ke 150. Okey. Itu paling tinggi lah tu. Paling tinggi? Paling tinggi. Dan selepas itu saya ingat tak boleh hidup kot dengan gaji yang sama, jadi saya masuk Angkatan Tentera. Masuk Angkatan Tentera, mungkin gaji pun tak apa nak cukup, masuk komando lagi untuk naikkan allowance. Oh, masuk komando, okey. Jadi dalam tentera memang minat niaga tu ada, dalam tentera masih berniaga lagi lah. Berniaga barang-barang siam. Barang-barang siam seperti apa Datuk berniaga tu? Kapet. Kapet, baju, balik pergi Bukit Kayu Hitam beli, berniaga sekali pergi untung balik, untung 1000 macam tu, pergi balik semualah. Ulang kali lah, tiap-tiap minggu. Tiap-tiap minggu pergi balik. Hari Jumaat pergi, hari Ahad balik. Selepas itu tukar jual bedak. Bedak? Ya, bedak botol. Saya difahamkan Datuk jual bedak ni dekat dalam kem askar, betul tak? Ya, betul. Oh, kita tak jangka bahawa bedak sejuk boleh laku dalam kem askar. So itu satu benda yang sangat-sangat di luar kotak fikiran orang untuk menjual bedak sejuk di dalam kem askar. Tapi Datuk buat, Datuk berjaya tu kan? Ya. Sebab mak saya pun tak percaya. Sebab dia nak jual satu kotak tu 144. Itu pun amat sukar. Okey. Jadi saya berniaga benda tu 2-3 hari habis satu kotak. 2-3 hari habis satu kotak? Habis satu jual kotak. dekat askar-askar laki-laki semua? Semua laki-laki pakai. Jadi saya boleh bayangkan tu malam-malam muka diorang putih. Pakai malam-malam semua pakai. Sebab nak bagi nampak bergaya lah. Nampak bergaya. Walaupun komando. Walaupun komando berkawat kena handsome. Jadi jiwa usahawan tu memang ada dalam diri Datuk lah. Kan? Tak kira macam mana pun kerjaya Datuk, tapi usahawan berniaga tu ada. Walaupun kecil-kecil Datuk mulakan, tapi minat tu memang ada ya Datuk? Memang ada. Okey. Selepas tu barulah saya lebih kurang dalam, saya berkhidmat 12 tahun, umur 29 tahun lah. 29 ke 30 saya minta tamatkan perkhidmatan lah. 12 tahun, lepas tu saya berniaga sepenuh masa lah. Masa tu Datuk mulakan perniagaan sebagai apa selepas Datuk tamatkan perkhidmatan sebagai seorang askar? Masa tu saya berniaga, lepas tu saya dapat kawan saya seorang buat perniagaan insurans. Oh, daripada tamat askar tu dah start buat perniagaan insurans? Sebelum. Lepas tu baru saya buat berniaga. Dan sebab saya tengok kawan saya ni lepas dia bersara, dia pakai kereta yang cantik, muda pakai kereta cantik. Saya cakap, tanya dia buat apa? Dia cakap buat insurans. Buat insurans. Dan saya berniaga macam-macam, siang malam tak boleh pakai kereta yang cantik, sedangkan saya rajin daripada dia. Betul. Jadi saya ingat saya nak buat berniaga ni lah tahun 89. Tahun 89 Datuk mulakan mengorak langkah untuk memulakan perniagaan insurans. Yes. Saya ingat tarikh tu 9989. 9989 Datuk tubuhkan syarikat Datuk sendiri. Ya.
Okey, Fazil Group. Fazil Group. Okey. Masa tu sendirilah, belum lagi lah. Perniagaan sendiri, belum tubuh syarikat apa semua lagi lah. Okey. Jadi kepada penonton-penonton yang sedang saksikan saya bersama dengan Datuk Seri sekarang ni, okey, kita nak bagi tahu bahawa Fazil Group ni adalah syarikat ataupun agensi insurans nombor 1 di Malaysia, betul dan beliau telah melahirkan ramai sangat yang berjaya. Bukan saja melahirkan diri beliau untuk menjadi seorang yang successful, tapi juga telah berjaya melatih orang-orang dan budak-budak daripada umur serendah 18 tahun untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya. Datuk boleh ceritakan sedikit sebanyak tak mengenai Fazil Group ni? Macam mana ditubuhkan, apakah kesusahan yang dihadapi Datuk Seri masa menubuhkan syarikat tu, dan macam mana syarikat tu sekarang? Selepas saya berniaga lebih kurang dalam 10 tahun lah. 10 tahun saya fikir ini peluang untuk saya membina kejayaan orang luar sana. Selepas tu saya telah membeli sebiji bangunan 5 tingkat dan sekarang ada 3 blok 15 tingkat lah. 3 blok 15 tingkat. Alhamdulillah. Dan, Wisma Datuk Seri lah. Ya. Dan saya mula rekrut dari satu orang ke satu orang dan sekarang hampir 300 ejen di bawah Datuk. Ejen lebih 200 lebih, staf ada 60 orang. Alhamdulillah. Untuk kondang insurans lah. Dan semua orang 200 lebih semua berjaya. Mereka ini kita punya terima kaya di usia muda. Kaya di usia muda. Kita cipta mereka ini kaya di usia muda. Alhamdulillah. Dan di syarikat kita tak ada orang terlalu jauh, kita tinggal terlalu jauh. Kalau orang berniaga 5 juta, kita berniaga 30-40 juta ke hadapan. Terlalu jauh kita tinggal. Ciptaan tu luar biasa yang orang tak boleh bayangkan. Betul. Jadi kena sangat dengan minggu ni sebab pasal kita memang di Temu Ramah VIP Elite di Shanghai Business Media ni memang kita adalah untuk melahirkan usahawan-usahawan di luar sana tu. Kadang-kadang diorang ni nak mulakan perniagaan tapi diorang tak tahu. Dan bila dah mulakan perniagaan tu kadang-kadang diorang berhenti setengah jalan disebabkan usaha tu tak cukup ataupun diorang give up setengah jalan. Okey, jadi sekarang ni boleh tak Datuk ceritakan sikit macam mana Datuk mulakan perniagaan tu, Datuk? Kecil macam mana Datuk mulakan sampailah ke boleh dikatakan empire lah sekarang ni? Sebenarnya perniagaan tu saya faham setelah saya pergi melawat di USA, di New Orleans. Okey. Semasa saya mendapat $1 Million Club yang pertama. Saya tengok di luar negara tu orang-orang meniaga insurans ni sehingga ada jet. Ada jet. Mereka meniaga dengan jet insurans. Mereka ada bangunan 30 tingkat. Ada dia buat badan-badan kebajikan, macam-macam kebajikan. Ada satu syarikat tu yang dia ada tukang masak, chef ada lebih kurang 100 orang, 200 orang dia buat atas bangunan dia. Sejak dari tu sampai syarikat insurans di New Orleans tu? New Orleans di luar negara, di USA. Dan bila saya balik di LA, di lapangan timbang LA, saya beritahu kawan saya akan balik ni, saya akan beli satu bangunan lah. Macam mana yang dia tunjuk tu lah. Tu sekarang saya tetap membeli dan apa yang kita nak buat tu sebenarnya bila kita balik kita ada form syarikat tu dan panggil orang seorang demi seorang lah. Dan sebab itu kita setiap kerja yang kita buat kita masukkan dalam akademi. Sebab tu di Fazil Group kita ada akademi tentang perniagaan, bukan berniaga insurans saja. Berniaga macam-macam. Kita berniaga macam-macam dan sekarang kita ada lagi Fazil Group buat juga koperasi. Dan kita kembang bermacam-macam perniagaan dari segi perhotelan, dari segi perniagaan emas, macam-macam perniagaan yang kita buat. Kita tengok dalam akademi itu di mana yang sesuai orang ni berniaga. Bukan berniaga insurans saja. Bukan insurans semata-mata lah. Tapi Datuk Seri, sekarang ni tanggapan orang di Malaysia lah Datuk Seri. Kebanyakannya orang fikir kan daripada zaman dulu lah, kalau kita dengar cerita bila orang cakap pasal insurans ni, orang kata ni tak boleh kaya dia cakap kan. Tapi apa yang mendorong Datuk Seri menyatakan bahawa nak cakapkan bahawa tafsiran tu tak betul? Macam mana Datuk Seri boleh push diri Datuk Seri untuk jadikan insurans ni satu kerjaya yang sangat-sangat besar, yang luar biasa yang Datuk Seri dah establish sekarang ni, sampai menukarkan persepsi orang mengenai jualan insurans ni? Dia sebenarnya pandangan kita, kalau kita berada, sebab tu kita kena melawat ke luar negara. Walaupun kita tak faham apa, bila kita melawat di luar negara, kita tengok contoh di Jepun lah, masa saya pergi New Orleans, Emirati yang pertama, satu syarikat macam Fazil Group juga, dia bawa pekerja dia MDRT 30 orang, semua kecil-kecil masa tu.
Semua muda-muda. Saya ni umur 30 lebih. Saya ingat datuk dia umur 20 dah pergi convention MDRT, Million Dollar Round Table di luar negara. Saya menung macam mana saya dah umur 30 lebih baru pergi. Dia umur 20 lebih dah pergi di sana. Sebab tu bila balik, benda tu saya cipta sehingga sekarang ni kita mempunyai jutawan muda di Fazil Group lebih 200 orang. Dan sekarang tahun lepas saja kita telah melahirkan MDRT 12 orang. Tahun ni mungkin 20 ke 30 orang. Setelah 20 tahun dulu, 15 tahun dulu, sekarang baru saya capai. Jadi nak capai satu benda tu bukannya jangka masa yang singkat. Bukan. Kalau orang ingat dia nak pergi jangka yang masa yang singkat, dia bukan tempat dia. Berniaga ni lama sangat. Lama baru dapat. Kita seolah-olah kita nak membaja, kita nak bercucuk tanam dulu, barulah kita menuai hasil dia kemudian, Datuk, kan? Tak adalah kita tanam hari ni besok dah kaya. Mana tak boleh. Kan? Tak boleh. Dia kena sabar. Betul. Kena sabar, kena macam-macam. Sehingga sekarang lagi sabar, lagi naik. Lagi sabar, lagi naik. Sebab tu orang yang gagal ni dia ala buat aku macam ni, buat ni, ada lari. Itu yang tak boleh. Dia kena stay, kena gali. Jumpa batu besar, gali lagi. Keras lagi, gali lagi. Baru kita dapat hasil. Sebab selalunya orang bila cakap pasal menggali ni, Datuk, kita cakap bila dia gali nampak batu berhenti. Pasal dia rasa batu tu tak boleh pecah. Macam tu, Datuk, kan? So budak-budak sekarang ni ataupun usahawan-usahawan zaman sekarang ni banyak yang manja, Datuk. Kan diorang tak ada disiplin dan diorang tak ada, contoh kata, keyakinan pada diri tu. Kan? Jadi apa yang Datuk katakan sekarang ni adalah kita kena yakin pada diri kita sendiri dan kita harus sabar dengan usaha kita tu dan percaya pada apa yang kita lakukan. Betul, Datuk? Yakin paling musak. Keyakinan bahawa satu bidang itu boleh berjaya. Dan kalau kita nak tahu yakin tak yakin tu, kita kena tengok orang yang kita follow. Kalau perniagaan tu boleh jadi kaya tak? Kalau kita masuk perniagaan tu tak boleh kaya, kita nak jadi kaya memang tak dapat. Kita kena tahu. Macam saya pergi ke luar negara, saya tengok joint insurance macam ni ke boleh kaya. Kalau saya tengok di Malaysia, saya tak boleh tahu. Betul. Saya tengok boleh ni. Semua orang, ada orang nombor 1 di Malaysia duduk di Arab Saudi, duduk di USA, pakai jet. Nombor 1 di Malaysia? Nombor 1 di dunia. Nombor 1 di dunia. Pakai jet. Alright. Pakai jet jual insurans. Pakai jet jual insurans. Wah, ini macam ni punya kaya ke, betul ke? Saya ingat saya ni pergi di sana dapat MDRT di Malaysia. Ingat terror dah, pergi paling teruk. Paling teruk. Jadi kalau kita nak buka minda kita kena keluar. Kita kena keluar dan kita tengok bisnes tu berada di pasaran dunia. Bukan saja di pasaran Malaysia. Sebab sekarang ni tanggapan orang bila kata insurans ni tak ada masa depan. Nak jual insurans jadi tak ada masa depan. Tapi kalau kita tengok di Malaysia baru ada dalam 40 ke 40% lah yang memiliki insurans. Kita ada ruang lagi tinggi 60%. Di Jepun 100%, 200%, Korea apa semua land tu. Di Singapura jiran kita 100%. Jadi orang yang meniaga insurans ni ruang terlalu besar lagi untuk pergi lebih jauh. Mereka yang ada 100%, 200% pun ruang besar, apatah lagi kita yang terlalu jauh. Terutama sekali Bumi Putra. Yang tanggapan mereka ni amat sukar. Dia nak tengok orang dulu sakit, orang dapat claim 50,000 baru dia nak ikut. Betul. Jadi kita nak ubah. Kita jadi pada orang selagi itulah dia tak nak ikut. Kita nak ikut. Sebab tu kita nak ubah fikiran dia orang tu bahawa perlindungan insurans yang pertama. Betul. Sebab insurans tu bukan nyawa, insurans tu pendapatan. Dia memberi perlindungan pada pendapatan. Kalau pendapatan ni hilang, apa akan jadi? Betul. Itu masalah dia akan jadi pada family, keluarga dan lain-lain. So sekarang ni saya nak bagi tahu kepada penonton-penonton, Datuk Seri Fazil ni sebenarnya adalah salah satu mentor saya juga. Yang saya tengok dan saya nak jadi macam beliau, bercita-cita nak jadi macam beliau. Disebabkan apa yang beliau katakan memang dia deliver dan menjadi satu kenyataan. Jadi sekarang ni Datuk Seri, saya anggap Datuk Seri sebagai satu inspirasi yang boleh dikongsikan kepada orang ramai. Datuk Seri ada tak siapa-siapa yang Datuk Seri anggapkan sebagai sumber inspirasi Datuk Seri yang Datuk Seri nak jadi macam dia? Dulu saya ada arwah Biro Angkasa ni Kuk Aziz. Kuk Aziz tu masa saya berjinak-jinak dengan perniagaan, arwah Kuk Aziz ni adalah saya punya model lah. Nak ikutlah. Sebab apa? Saya tengok di sana sebab satu benda yang dia dari luar negara ambil datang ke Malaysia dan dia boleh potong gaji semua rakyat Malaysia, iaitu Biro Angkasa, BPA, Perkhidmatan Biro Angkasa. Jadi saya ingat saya nak jadi macam beliau bahawa saya mesti buat satu lain daripada yang lain. Jadi sebab itu saya buat syarikat insurans itu lain daripada yang lain. Bermulanya daripada dulu saya ada ejen insurans sepenuh masa ada lebih kurang 90 orang. Ejen part time. Dan ejen tu semua saya buang, tinggal sekarang ada 2 orang kot.
Sebab bila saya pergi ke luar negara, saya tengok rupa-rupanya ejen insurans ni tidak boleh part time. Dia mesti full time. Sebab dia menjaminkan masa depan dia dan dijaga oleh pihak negara Malaysia. Dia bukan macam benda-benda lain. Jadi bila dia jaga oleh negara, mana tak syarikat insurans itu terjamin. Sebab tu saya pilih kan mereka-mereka ni jalan yang kita tengok boleh menjaminkan, kita bawa orang, kita puas hati. Bila dia datang full time tu, dia bermulalah satu persatu. Alhamdulillah. Sebab tu full time. Alright, jadi sekarang ni kita memang sedang khusyuk mendengar cerita-cerita Datuk Seri dan macam mana Datuk Seri mendapat sumber inspirasi dan sebagainya untuk berjaya, dan bagaimana Datuk Seri boleh berjaya dan melatih banyak jutawan di syarikat Datuk Seri. Tapi sekarang ni kita harus rehat sementara. Kita akan kembali dalam Temu Ramah VIP Elite Shanghai Business Media. Okey, Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana masih menonton Temu Ramah VIP Elite Shanghai Business Media. Dan di sebelah kanan saya sini adalah tetamu VIP saya pada minggu ini adalah Datuk Seri Haji Muhammad Fazil, ya, daripada Fazil Group Unit 199, dan beliau melahirkan banyak usahawan-usahawan ataupun usahawan-usahawan muda yang jadi jutawan sekarang ni, Datuk Seri. Jadi kita nak mencongkil sikitlah rahsia daripada Datuk Seri ni, sebab kita nak memberi suntikan inspirasi kepada orang yang sedang menonton kita sekarang ni. Jadi apakah rahsia Datuk? Macam mana Datuk boleh bukan saja bagi diri sendiri berjaya, tapi Datuk boleh melahirkan ramai jutawan yang berjaya yang di bawah naungan Datuk ni, Datuk? Terima kasih. Pertama sekali, di syarikat saya ini sebenarnya kita penuh keyakinan bahawa kita boleh train orang. Yang Musa orang tu okey, dia boleh bercakap, boleh itu adanya, tak ada masalah. Sebab pengalaman kita akan tengok cara dia bercakap, dan kita akan masuk akademi. Bila masuk akademi, kita ada pensyarah-pensyarah yang pakar yang boleh train mereka ini supaya mereka ni jadi lain. Sehingga orang cakap, ini betul Azrin kan? Sehingga orang cakap tak macam dulu lah. Dia lain. Jadi syarikat insurans Datuk ni, Datuk katakan bahawa kita bukan saja ambil dan lepas tangan macam tu je. Bukan. Kita ambil dulu, lepas tu groom di akademi. 2 ke 3 bulan, 4-5 bulan kita groom dia. Kalau mana kata kalau dia boleh tahan, dia boleh belajar, itu orang tu calon menjadi kaya. Kalau takat dalam akademi pun dia belajar pun tak ada apa semua. Sebab calon untuk menjadi kaya ni, orang ni mesti membaca dan menulis. Kalau tak dapat dua ni pun satu lah mungkin menulis. Kalau dua-dua ni tak ada, bukan, dia bukan calon. Jadi adakah sumber inspirasi yang Datuk buatkan sekarang ni adalah modul-modul, contoh kata Datuk punya akademi dan juga ketahanan mental dan fizikal yang Datuk terapkan sekarang ni, adakah itu adalah diri Datuk daripada zaman askar dulu Datuk bawa ke sekarang ke macam mana, Datuk? Sebenarnya saya memang meminat menulis. Saya daripada pagi sampai pukul 3 pagi saya memang menulis.
Okey. Sebab tu di rumah saya pun bilik saya, isteri saya duduk jauh sana, saya duduk kat sini. Sebab saya ada bilik khas untuk menulis. Sebab bila sampai idea saya berhenti, kereta pun saya berhenti. Saya akan menulis dulu. Jadi sebab itu di dalam akademi bila dia datang belajar, saya akan bagi satu buku, bagi satu pen. Okey. Mereka ni mesti ada buku. Dan buku tu kalau saya masuk, saya akan cek apa yang dia tulis. Sampai pensyarah ajar satu hari apa benda yang dia tulis dalam tu. Dan saya suruh dia baca juga. Kalau saya tengok, aku baca apa yang dia tulis. Walaupun dia pemalas baca nanti, dia tulis pun dah masuk sebenarnya. Dah masuk, betul. Dah masuk sebenarnya. Sebenarnya kita ni orang Melayu nak katakan malas baca, di mana-mana tak macam masalah. Betul. Kalau kita naik kapal terbang tu dia baca, kita tidur. Dia tak sama. Betul. Kita tengok dia orang semua buka lampu membaca. Kita tengok yang semua Melayu tidur. Tak sama. Kan? Jadi kita nak menulis. Bila menulis dia akan dapat dan dia belajar. Dan kalau ilmu tu dia masuk dari A to Z, kita akan ajar dia ilmu insurans, ilmu perniagaan. Kalau dia tak berniaga insurans pun, dia berniaga yang lain pun dia boleh pergi. Okey. Asasnya dia mesti disiplin, ketahanan mental mesti kuat. Kalau mental sikit-sikit orang marah sikit tak boleh. Orang cakap ni apa ni, berniaga macam ni tak boleh. Ini cawan pun tak elok, ini berniaga ini tak elok. Alah tak suka. Itu tak boleh. Dia kita improve lagi orang tegur lagi buat, lagi orang tegur lagi buat, lagi baik lama-lama kita akan pergi. Okey. Kita akan pergi. Jadi disiplin pada diri itu yang sangat-sangat penting Datuk. Lepas tu ketahanan mental dan fizikal kita lah Datuk kan. Sebab nak jadi seorang usahawan ni bukan satu benda yang mudah. Bukan. Kan? So orang nampak sekarang ni pasal social media banyak Datuk. Kan? Dia nampak orang ni berjaya, orang ni berjaya. Jadi senang, saya rasa hari ni saya nak mulakan perniagaan lah. Tak semudah tu Datuk. Tak. Dia kena ada orang yang tunjuk jalan ke dia. Kalau dia saja pergi tak ada. Dia mesti ada orang yang tunjuk jalan, cara bila dia buat salah orang ni tegur. Masuk sini salah, orang ni tegur, apa betul. Sebab setiap perniagaan tu dia tidak boleh buat satu kesalahan pun. Kalau dia sentiasa buat kesalahan, dia tak boleh pergi. Kalau 10 benda yang dia buat daripada susun tu, yang tengah dia tak boleh salah. Kalau salah, dia tak nak pergi ke depan, tak boleh. Sebab tu dia kena betul ke semua. Dia tidak ada jalan yang dia boleh shortcut. Tak boleh. Dia kalau kita buat benda tu, dia kena susun sampai capai. Okey. Faham. Okey, jadi sekarang ni kita nak tahu juga sebab setiap orang faham dalam perniagaan ni tak ada shortcut macam Datuk kata, dan dalam perniagaan juga ada banyak naik dan turun. Datuk pernah mengalami tak keadaan naik turun ni di dalam syarikat Datuk, dan macam mana Datuk tangani masalah tu Datuk? Saya kenaan naik turun ni memang terlalu banyak. Kalau diceritakan terlalu sukar lah. Tapi rupa-rupanya masalah naik turun ni, masalah cabaran ni, bila dia turun tu cabaran yang paling kuat lah. Kalau kita dapat rentas cabaran tu, makna kata yang menunggu tu lagi istimewa. Lagi istimewa. Kita yakin berapa puluh kali saya kena, tapi akhirnya penutup bila saya dapat menangani cabaran tu, dia keuntungan lagi baik. Sebab untuk kita menjadi kaya, Allah Ta'ala akan bagi cabaran kat kita. Betul. Kalau dia tak cabar kita, tak cabaran kita, tak boleh. Contoh kawan kita, Dazrin tak boleh buat apa benda lah, tengok pun. Tu kita macam geram tu. Kita macam geram. Tak apa. Dasar aku nak tunjuk dekat kau. Kita buktikan lah, kita nak buat. tunjuk. Aku nak, tu cabaran. Cabaran halus lah. Halus. Jadi turun naik ini biasa, sebab bila dia turun saja kita akan nampak apa yang sepatutnya kita berada. Di mana kita berada. Sepatutnya aku di atas, aku kena jaga. Pada satu hari aku tak boleh main-main. Aku tak mau lagi jadi macam ni. Macam ni aku buat, aku akan buat macam ni. Satu hari aku takkan kena lagi macam ni. Contoh pekerja lari. Saya boleh buang pekerja. Kalau pekerja saya ni pekerja bukan ejen, saya boleh keluar 10 orang, 20 orang. Betul. Saya tak ada masalah. Sebab saya dah standby apa semua dah. Sama juga dengan ejen saya. Kalau dia kata 200 orang saya boleh buang. Saya boleh standby, saya boleh buat apa semua. Sebab penyakit-penyakit tu kita tahu. Ubat apa kita nak bagi. Jadi setiap apa yang terjadi, itulah pengalaman yang manis untuk kita dalam bidang perniagaan. Okey, jadi nasihat Datuk Seri kepada semua yang sedang menonton sekarang ni, satu tips yang sangat-sangat berharga untuk saya dan juga saya rasa sangat berharga untuk penonton juga. Bila kita turun tu, jangan anggap itu sebagai satu beban. Anggapkan itu sebagai satu cabaran yang kita boleh naik balik, dan kita punya yang menantikan kita tu lebih lagi besar. Lebih baik. Dia punya reward. Dia punya reward tu besar. Atau usaha tadi tu. Jadi jangan cakap, alah bila jatuh tu kita give up. Alamak, tak boleh. Bila jatuh tu kita belajar daripada pengalaman.
kita belajar daripada pengalaman, kita tengok apa yang kita buat salah, kan? So bila kita naik balik itu, kita tak akan ulangi kesilapan yang lepas. Okey. Okey, jadi sekarang ni Datuk, success rate dalam syarikat Datuk ni memang 100% Datuk So Datuk memang groom diorang. Saya kenali Datuk Seri ni boleh tahan lama juga. Jadi saya tahu beliau seorang yang menerapkan disiplin. Masa tu sangat-sangat penting Datuk So untuk berjaya ni pada saya, masa tu memang sangat penting yang seperti yang ditunjukkan oleh Datuk. Dan juga kesabaran diri, mental, fizikal, dan juga sentiasa belajar untuk timba ilmu Datuk So kalau kita nak berjaya, kita kena ada ilmu yang cukup. Betul Datuk Betul. Okey, ada apa-apa lagi Datuk nak tambah mengenai Fazil Group ni untuk dipertontonkan kepada audiens kita tu? Saya berkenaan dengan masa tidak ada kompromi lah masa. Kalau kita berjanji dengan orang, kita pastikan tunaikan. Walau dengan cara apa, tak boleh cakap jam, tak boleh. Semua tidak ada alasan. Sebab sekali kita lewat, orang dah tak percaya kat kita. Dua kali lewat terus orang tak percaya. Lain kali dia pula akan datang lewat. Jadi rosak perniagaan. Sebab itu, apa salahnya dia datang setengah jam lebih awal. Kalau dia tahu benda tu lewat, dia mesti datang awal, sekurang-kurangnya 15 minit awal dia tenang. Jadi orang tahu trademark kita tu memang awal. Betul? Memang awal. Jadi kalau dia tak suka, dia datang sekali dua kali, kita memang tak nak jumpa dia. Kita akan cari kawan-kawan kita yang mana sama dengan kita. Sebab manusia dicipta ni macam-macam passion. Yang kaki belit, kaki tipu, sama belit, tipu sama tipu. Baik sama baik. Kita cari yang baik semua. Mengapa kita nak pergi cari orang yang tipu? Cari orang yang belit tak guna. Buat pening kepala kita aja. Kita nak cakap yang tepat, yang jelas, yang clear. Boleh cakap boleh, tak boleh cakap tak boleh. Ini benda nak kena betul-betul kita praktikkan supaya orang betul yakin kepada kita, yang bila dia berada dekat kita, dia yakin dia boleh kaya, dia boleh jadi berjaya. Okey, jadi itu adalah salah satu resepi untuk berjaya Datuk Okey, jadi sekarang ni saya nak tanya Datuk. Okey, kita tahu satu dunia sekarang ni dilanda dengan pandemik COVID-19 Datuk, dan banyak sangat bisnes di luar sana tu yang terkena dan terinfected. Kan bahasa baru dah keluar tu, terinfected. Dan kita tahu sekarang ni pandemik COVID-19 ni telah banyak memusnahkan perniagaan-perniagaan di luar sana tu. Jadi macam mana Datuk terkesan tak dengan pandemik COVID-19 ni, dan apakah langkah yang Datuk ambil untuk Datuk stabilkan balik syarikat tu? Alhamdulillah, mula-mula kita kena 2019. 2 bulan 3 bulan kita orang sebenarnya dalam masa 2-3 bulan tu kerajaan tutup, tapi saya di rumah saya, dia orang masih datang masa boleh buat, sebab masa tu insurans boleh berjalan-jalan macam tu. Jadi kita memang tak buat berniaga, tapi saya dalam masa 2 bulan ke 3 bulan tu kita plan. Setiap 2-3 hari saya akan panggil pengurusi plan. Macam mana, inilah masa kita akan plan benda yang paling baik kita akan buat, yang tak pernah sejarah kita akan buat. Korang faham semua benda ni. Jadi betul belajar sampai masa satu ketika kerajaan kita buka pada bulan 4, bulan 5. Betul. Bulan 5 kita dah run betul-betul apa yang kita plan tu jadi. Perniagaan kita di masa tu tak pernah selogik-logiknya kita boleh buat. Dia boleh naik sampai 2 ke 3 kali ganda dalam 1 bulan. Masya Allah. Jadi orang kata pandemik COVID ni menjatuhkan bisnes orang, tapi Datuk punya lain pula. Naik. Sampai penghujung tahun kita boleh naik perniagaan sehingga 30 ke 50% perniagaan kita naik, lebih naik. Jadi mana kata bukan kerana COVID lah, bukan kerana COVID. Cara sistem kita menjalankan tugas tu, itu paling musak lah. Kena bincang. Apa-apa benda tak boleh fikir sendiri. Dia tidak boleh fikir sendiri. Dia kena ramai. Kena bekerjasama. Dalam apa kerja pun mesti kerjasama. Tak boleh kerjasama, tak akan boleh pergi di mana-mana. Mesti kerjasama, tolong membantu baru boleh. Walaupun orang tu kita rasa dia tak pakar, tapi dia boleh masuk dalam kumpulan dan dia akan bantu kita juga. Walaupun dia tak setara mana. Kerana dia boleh top up tempat yang kosong tu dan menjadi benda tu lebih cantik dalam kumpulan tu. Baik. Jadi itulah cara Datuk menguruskan syarikat Datuk, adalah dengan perancangan yang baik. Dia jangan cakapkan pandemik ni efek bisnes, kita terus takut dengan pandemik ni, terus tak boleh buat perniagaan. Tapi sebenarnya boleh perniagaan tu diteruskan, lebih boleh baik, berjaya lagi banyak kalau kita ada perancangan yang baik. Lebih baik, sebab orang lain duk pandemik COVID, kita tak. Dia orang diam, kita run. Di mana orang tengok gelap, kita nampak cerah. Orang gelap geli tahu, ya maaf pun tak ada. Kita bagi tahu kepada peniaga-peniaga mesti nampak cerah sentiasa.
Jadi itu adalah salah satu benda juga yang sangat-sangat bagus kita dapat ketahui hari ni. Jangan kita nampak itu adalah jalan buntu ataupun jalan mati di mana kita rasa tak ada harapan. Di mana orang kata tak ada jalan, itulah kita punya jalan. Kita punya jalan. Kita cerahkan jalan yang gelap. Jadi itulah resepi sukses Datuk Seri Dan sekarang ni saya difahamkan juga Datuk Seri groom bukan sahaja ejen-ejen di bawah Datuk Seri, tapi satu family Datuk Seri pun Datuk Seri groom kan untuk bagi mereka berjaya bersama dengan Datuk Seri. Jadi ilmu tu boleh diturunkan Datuk Seri kan. Dulu saya ingat kawan-kawan lah beritahu tak payahlah train family, bagilah peniaga lain. Apa semua. Saya cipta macam-macam peniaga bagi dia orang pergi. Saya ada makanan segera, saya ada kedai handphone, kedai emas, tapi dia orang tak minat. Dan perniagaan insurans ni perniagaan yang paling, kalau orang faham lah, paling mudah. Paling mudah macam mana? Dia tak perlukan apa benda. Dia hanya perlukan kertas dengan pen saja. Benda tak buruk, benda tak busuk. Kalau macam saya niaga barang emas. Barang emas tu saya dah beli dulu. Lepas dah lama setahun dia ketinggalan dia punya harga dia. Model. Dia punya model. Okey. Jadi benda tu sentiasa diperbarui. Kena buat. Tak ada insurans tak ada. Simpan lah macam mana apa semua. Dan di mana-mana boleh buka. Pasar malam boleh buka. Dekat hotel boleh buka. Mana-mana lah duduk. Dazan kita buka bonet terus on. Jadi perniagaan tu yang istimewa. Jadi anak-anak tengok mudah setiap bulan masuk dan kita tak perlu risau dia masuk setiap bulan. Dia tak perlu risau ini nak berniaga ke, hujan ribut ke, dia tak perlu risau apa benda. Betul. Datuk Seri sekarang ni saya difahamkan Datuk Seri memang sentiasa menerima orang yang ingin belajar Datuk Seri dan Datuk Seri akan groom dia orang sampai menjadi seorang yang berjaya. 6 bulan kita boleh tahu. 6 bulan kita boleh tahu dia boleh berjaya ke tak Datuk Seri. Boleh tahu. Dan satu lagi resepi yang berjaya untuk Datuk Seri ni, apa yang saya nampak adalah Datuk Seri ni seorang yang suka memberi. Datuk Seri memang saya faham Datuk Seri ada satu perniagaan Mary Brown di Melaka dan setiap hari Sabtu dan Ahad Datuk Seri bagi makanan percuma kepada mereka. Semua rakyat di Melaka. Alhamdulillah. Jadi itu adalah salah satu resepi untuk kita berjaya sebab Allah dah menjanjikan bahawa kalau kita lebih banyak memberi, lagi banyak kita dapat. Betul Datuk Seri Dia berniaga ni mudah. Dia kena berfikir macam mana nak membantu orang. Allah Ta'ala akan buka jalan ke kita. Sebab kita banyak, salah satu Islam bagi tahu orang yang tidak dijilat api neraka iaitu dia selalu membantu orang. Salah satu dia 4. Salah satu iaitu membantu orang. Jadi siapa saja yang membantu orang, Allah Ta'ala akan buka jalan untuk dia. Jadi tak perlu nak risau tentang perniagaan tuan-tuan. Bantu. Jangan bagi menyusahkan orang. Sentiasalah fikir apa segala-galanya. Sebab tu kalau kita bantu orang, contohlah pancit tayar, kita bantu orang, dia lebih ingat daripada adik-beradik dia, daripada dia ingat kita daripada adik-beradik dia. Sebab dia ingat 10 tahun dulu ada orang tolong saya pancit tayar. Saya sampai sekarang saya ingat masa saya umur 18 tahun dulu, orang tu bagi duit kat saya RM3.5 di Temeloh Pahang. Sampai sekarang RM3.5. Sebab orang tipu saya, kawan saya tipu, saya tinggal saya kat sana, dia bagi duit naik taksi mai kat KL. Semua saya boleh ingat. Semua orang tu saya tak dapat jumpa lah. Tapi saya ingatlah apa-apa yang orang tu buat baik, sampai sekarang saya boleh ingat. Jadi sekarang ni salah satu langkah untuk kita mengurak langkah dalam perniagaan, jangan kedekut untuk memberi, jangan takut untuk memberi Datuk Seri takut, Okey, jadi banyak sangat tips yang kita dapat kongsikan kepada anda semua bersama dengan Datuk Seri Haji Muhammad Fazil hari ini. Kan memang banyak sangat manfaat yang kita boleh belajar dan banyak lagi sebenarnya rahsia yang kita nak korek daripada Datuk Seri ni untuk diberikan kepada penonton-penonton di rumah sana. Tapi masa sangat-sangat mencuburi kita. Jadi sekarang ni apa-apa pun Datuk Seri dengan Fazil Group sentiasa membantu orang di luar sana. Jadi siapa-siapa yang memerlukan pekerjaan dan sebagainya, boleh cari Fazil Group boleh. Unit 199 Boleh. Untuk dibantu. 2021 ni lagi baik kita istimewa, lagi teristimewa. Alhamdulillah. Jadi itu saja daripada saya dan Datuk Seri Haji Muhammad Fazil dalam Temu Ramah VIP Elite Shanghai Business Media. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum.